KPM. Didik TV KPM. Kita bersama-sama dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan sama-sama untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Dan hari ini kita dalam sukan tempur. Sukan tempur yang selalunya biasa kita dengar adalah sukan tinju. Sukan tinju adalah antara sukan yang popular di Malaysia sebenarnya, kan? Betul tak? So, kita akan berbincang lebih lanjut, lebih banyak tentang keperluan psikologi sukan untuk sukan tinju ni hari ini. Bersama-sama kita ada Puan Azura. Beliau pun dah lama dengan sukan tinju ni sebenarnya, kan? So, banyak yang kita boleh berkongsi dengan beliau hari ini. Okey, terima kasih Aruna atas jemputan. Tapi untuk hari ini kita kepada apa? Sukan yang berbeza lah. Sukan tinju kan. Betul. Sukan apa? Tadi Aruna ada mention sukan tempur. Betul. So dia punya apa keperluan psikologi tu maybe agak berbeza sedikit lah. Pendekatannya. Sebenarnya setiap sukan ni kita nampak benda hampir yang sama. Ya. Tetapi sebenarnya dia punya activation ataupun keperluan yang kecil-kecil ni sebenarnya yang berubah sebenarnya, sebab kan? macam mana kita nak menyesuaikan. Betul. Kalau adik-adik atau penonton di rumah perasan, okey, walaupun kaedahnya lebih kurang sama, tetapi melalui tayangan sebegini, okey, anda boleh tahu bila nak guna pakai benda tu. Dan bagaimana cara atau teknik itu membantu anda untuk meningkatkan prestasi dalam sukan-sukan berkenaan. So kalau macam kata asyik macam nampak macam sama tapi tak serupa sebenarnya, kan? So kita nak tahu lebih lanjut, mungkin adik-adik yang mungkin tak kenal sangat sukan tinju ni, kita boleh cerita sikit apa tu sukan tinju sebenarnya. Okey, sukan tinju ni berbeza kalau ada yang dengar sukan Muay Thai. Kan? Jangan salah jangan salah. Okey, beza. Okey, banyak beza dia. Yang paling ketara sekali kalau tinju ni dia menggunakan tangan je lah. Kalau Muay Thai dengan kaki sekali naik. Okey. So, untuk tinju ni, dia ada beberapa acara. Dan dia ada kategori lelaki dan juga wanita. Betul. Tapi selalu wanita ni agak kurang sikit lah kategorinya tu. Ataupun acaranya tu. Dia sukan-sukan yang besar. Betul. Kalau lelaki ni, dia boleh bermula dengan kategori light flyweight, which is 49 kg. Okay, right. Dan sehinggalah ke heavyweight. Okey, berat lebih kurang 81 kg lah. Betul. So, kalau kita tengok dalam persamaan dalam sukan-sukan tempur ni, sebenarnya dia mengikut berat badan. Yes, betul, yes. kan? Berat badan tu memainkan peranan penting lah. Betul. So kalau let's say nak kena naikkan berat badan ke, turunkan berat badan ke, ini pun adalah satu keperluan psikologi sebenarnya, kan? Memang. So kalau asyik tak makan je pun macam mana? Macam mana? Semangat betul tak? Itu kita panggil pengurusan diri lah. Macam mana dia nak manage benda tu, kan? Betul. Jangan pula besok nak pergi untuk kategori lightweight, hari ni masih lagi berat, tak berapa nak light. Kan? So selalu juga nampak masa dulu saya dekat sekolah sukan pun nampak juga yang atlet-atlet tinju ni dia dah pakai dia punya jaket yang bersinar-sinar tu, yang memang hit punya tu, memang dia jogging je, kan, untuk nak mengurangkan berat badan sebenarnya. Itu senario biasalah kalau kita lihat bila especially ketika ada pertandingan tu lah. Okey, kalau sambung balik tadi, macam mana sukan tinju ni dimainkan ataupun dipertandingkan. Okey, kalau anda lihat tinju ada gelanggang. So gelanggang ni kalau kita panggil ring lah. Jadi ring, pihak atlet akan bertemu dengan pihak lawan, okey, mengikut kategori yang sama tadi. So ada 3 pusingan. Okey, akan ada 3 pusingan ataupun kita panggil bout lah. Bout 1, bout 2, bout 3. So setiap pusingan atau bout tu berdurasi selama 3 minit. Rehat 1 minit and then sambung. So macam lama jugalah, kan? Game ni 12 minit lah. 12 minit total. 12 minit sebab ini adalah satu sukan yang di mana saya rasa intensity fitness dia kena tinggi tu. Sebab dia memang sentiasa bergerak dan sebagainya. So, saya rasa memang skipping diorang pun saya rasa dah boleh beri-beri. Kalau tadi tu kata permainan dia lah. Kalau kata nama-nama kalau ada pernah dengar nama Sabuk Biki, nama pernah dengar kan? Betul. Nama Sabuk Biki ni kita boleh panggil legenda lah. Bermulanya Sabuk Biki memenangi tingkat emas di Sukan Commonwealth 1998. Ketika tu kalau siapa-siapa ingat,
dia telah mengalahkan juara dunia. Satu kejutan lah juga tu. That's why selepas tu mulalah sukan tinju ni mendapatlah dia punya mendapat hati di kalangan peminat-peminat sukan di Malaysia. Selain Saput Biki tu ada juga nama-nama lain. Okey, kalau kata sebelum Saput Biki tu kita dah ada pemenang tingkat di Sukan Asia. Sebelum tu kita ada nama seperti Adan Jusoh. Okey, dan selepas Saput Biki, selepas legasi Saput Biki kita ada Muhammad Farhan, kita ada Muhammad Fuad dan juga ada juga legenda Zulkifli Yaakob, di mana mereka ni kalau kata sukan tinju tak pernah lah putus pingat emas daripada yang disumbangkan oleh mereka. So mereka adalah penyumbang-penyumbang pingat secara konsisten untuk kita punya squad So adik-adik, kita dah banyak tahu tentang sukan tinju dan siapa-siapa legend-legend kita dan sebagainya. Jangan ke mana, selepas ni kita akan tahu tentang keperluan psikologi sukan mereka sebenarnya. Didik TV KPM. Okay adik-adik, kita masih lagi dalam sukan tinju ni. Kita nak tahu lebih lanjut tentang apakah resepi-resepi rahsia kejayaan atlet-atlet kita sebenarnya. Okay, right? So, Kak, kita nak tahu dulu apakah isu-isu yang selalu timbul dalam sukan ni sebenarnya. Sebenarnya banyak strategi yang perlu dipraktikkan lah oleh jurulatih dan juga atlet. Antara isu-isu lah kan, sukan tinju ni macam sukan combat yang lain lah. Perlu berani lah. Kalau tak berani tu yang ke belakang kan. Kita orang datang ke belakang. Kita dah main defending kan. Itu antara kelemahan-kelemahan yang kita dapat lihat lah. Especially muka-muka baru ataupun kadang-kadang bukan kata atlet-atlet baru, malahan atlet-atlet yang telah ada nama pun boleh menghadapi situasi-situasi begini. Mungkin sebenarnya ini adalah satu sukan yang di mana kita pun boleh katakan past experience pun boleh contribute juga dalam cara kita nak berlawan. Mungkin injury yang berlaku sebelum ni ke ataupun ada diorang memang kena tumbuk dan sebagainya ada. Setiap kali balik perlawanan tu memang banyaklah kecederaan dia. So kan saya rasa adalah dia punya, kita kata insiden-insiden yang kurang menarik untuk yang diorang melihatkan kan. So mungkin ini pun boleh sebab bila dia tidak corak permainan dia tu, dia tidak boleh mempraktikkan apa yang dah dilatih. Dia akan boleh menyebabkan kecederaan juga. Jadi membahayakan juga kepada keselamatan dia. Jadi amat pentinglah bila kata dalam ring tu diorang ada 12 minit saja. Itu je masa yang diorang ada dalam ring tu. Apa-apa pun dalam ring tu. Jadi ketika dalam tu sangat penting lah daripada segi persediaan psikologi tu. Betul. So itu antara isu, maksudnya kena ada keyakinan yang penting. First kita kata keyakinan. Ada lagi tak benda lain yang Kak nampak yang selepas bertugas dengan mereka? Okey, kelemahan ataupun isu-isu yang kerap dihadapi adalah apa yang dilatih ataupun apa strategi yang diberitahu oleh coach tidak dilaksanakan. Short term memory loss lah kat situ. Dia macam dia okey, kadang-kadang dia ada 1 minit je untuk macam berkomunikasi dengan jurulatih. Betul. Dan kadang-kadang ada ketika 1 minit tu jurulatih akan memberikan informasi tentang corak permainan pihak lawan. Jadi dia kena alert dengan benda tu. So dekat situlah antara masalah utamalah yang kerap terjadi di kalangan atlet tinju. Right. So kalau tadi kita dah cerita pasal isu-isu yang selalu timbul dan sebagainya, apakah resepi kejayaan ataupun keperluan psikologi sukan? Okey. Taklah kata bila kata ada masalah tadi, isu tadi, kita tidak boleh berjaya. Betul. Salah satu cara dengan mempraktikkan teknik kemahiran mental lah ataupun psikologi sukan. Betul. Yang pertama sekali penting untuk kita tahu teknik pernafasan yang betul ketika dalam ring. Sebab teknik pernafasan yang bersesuaian juga amat memainkan peranan penting. Yang pertama adalah sebelum kita melangkah masuk ke dalam ring. Kita perlu tenang. Atlet perlu tenang. Tidak boleh bukan kata tidak boleh nervous, tapi kena mampu mengawal. Betul. Jadi macam mana kita nak mengawal gemuruh ini ataupun kebimbangan ini daripada memberi impak yang negatif adalah dengan mempraktikkan teknik pernafasan yang merilekskan. Iaitu apa yang kita boleh suggest adalah teknik pernafasan dalaman lah. Ataupun apa sahaja teknik pernafasan yang atlet itu biasa guna ataupun yang dirasa bersesuaian dengan dia,
Asalkan dapat menenangkan dia. Itu sebelum masuk gelanggang. Okey, kalau dalam gelanggang macam mana pula? Okey, dalam gelanggang berbeza sedikit pernafasan dia. Okey, ketika 1 minit kata waktu rehat tu kan. Tadi saya ada maklumkan yang kita ada 3 pusingan. So selepas habis 3 minit pusingan pertama ada waktu rehat 1 minit. Itu teknik pernafasan yang bersesuaian adalah energized breathing lah kita panggil. Teknik pernafasan untuk memulihkan tenaga anda kembali. Jadi pernafasannya adalah lebih laju sikit. Kalau anda pernah tengok perlawanan tinju, coachnya akan inhale, exhale. Dia laju dan dia ada sedikit keluhan kalau tengok kat situ. Sebab kita nak bawa balik rhythm pernafasan kita secara berkala. Sebab kita dah penat, kita mungkin tak tarik habis, tak lepas habis. Pernafasan tu macam sangkut kat sini. Sebab tu selalu coach kata inhale so that dia dah balikkan oksigen balik kepada minda kita sebenarnya, boleh dengar. Tapi selalu orang salah faham. Dia laju maksudnya pernafasan tak sampai perut lah. Tak. Walaupun dia laju sebab dia dah ada kemahiran pernafasan tu dilakukan secara efektif sebenarnya. Sebenarnya sampai ke dalam perut. Sebab tu penting bila anda mahir dengan teknik pernafasan, walaupun anda buat dalam keadaan laju ataupun cepat, tetap sampai ke perut dan berjaya dihembuskan, dan pernafasan itu memberi keberkesanan kepada prestasi anda. Selalunya dalam masa 10 ke 15 minit saat sahaja untuk pernafasan tu supaya kita dah boleh refokus balik dengan apa yang coach nak cakap. Refokus dan juga penting dalam pemulihan tenaga atlet atau peninju itu. Okey, yang kedua, teknik yang kedua adalah simulasi pertandingan di dalam fikiran. Kalau adik-adik pernah dengar ataupun penonton di rumah dengar sebelum ni, ada perkataan imagery lah. Okey, mental rehearsal, visualisasi, itu semua memberi maksud yang samalah dengan yang saya perkatakan tadi, simulasi di dalam minda. Simulasi pertandingan dalam minda. Okey, contohnya lah, anda sudah tahu anda akan bertemu sesiapa. Okey, siapa opponent anda? Okey, siapa pihak lawan? Jadi selalunya jurulatih dah bagi tahu dah apa taktikal, apa teknikal yang perlu dipraktikkan dalam gelanggang nanti. So, tugas anda adalah mempraktikkan perkara tu ataupun melakukan simulasi dalam minda perlawanan tu di dalam minda sebelum hari pertandingan. Penting. Sebab kita dah mainkan, sebab kita ada hanya 3 minit dan kita tahu apa kekuatan dan kelebihan ataupun strategi-strategi daripada opponent kita dah boleh baca. Kalau dia datang ke kiri, saya defend dan saya bagi balik contohnya. So kita punya reaksi untuk kita nak dapatkan sesaat, kira kata memang opportunity open, we have to take the opportunity. Kalau tertinggal tu tunggu lagi lah. Sebab kalau saya boleh tambah lagi maksudnya bila dia dah dalam keadaan penat, masa ada 3 minit and then menghadapi pihak lawan. Jadi kadang-kadang dia boleh jadi, kita boleh kata mental block ataupun blur lah juga. Kadang-kadang tak terfikir nak buat apa. Jadi bila dia awal-awal dia dah buat simulasi dalam minda tu, bila hari pertandingan tinggal nak laksanakan je apa yang ingin dilaksanakan. Okey, tadi macam dah menarik kan, bila akak dah cerita dah macam mana kita nak fokus, nak hold, nak rebound balik dengan cepat. Sebab kenapa imagery dalam ataupun stimulasi dalam minda kita kena mainkan supaya kita sebelum kita sampai, kita sebenarnya dah sampai. So kalau let's say even pun pada waktu tu kita dah buat salah perkara ataupun apa yang kita harapkan tak sampai, tapi kita boleh patah balik dengan cepat sebenarnya. Kita rasa tak hilang sebenarnya. So adik-adik, banyak lagi yang kita nak share, tapi pergi untuk rehat seketika, kita jumpa selepas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, saya Akmal Nazri dan saya Cikgu Halim. Jangan lupa untuk saksikan co-curriculum Badan Unit Beruniform Kelab dan Persatuan setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang hanya di Didik TV KPM. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Kejayaan itu di tangan anda. Sikap yang positif. Nothing is impossible. Saya berkongsi tadi berbagai-bagai tips tentang pemilihan kerjaya. Terus-menerus berdoa dan meminta kepada Allah. InsyaAllah anda akan menjadi seorang guru yang hebat. Dalam rancangan Kaunselor Anda. Didik TV KPM.
Yang kami faham pakai mask. Jarak mesti at least 1 meter. Wash hand frequently. Tak mestilah pakai facial mask. Penjarakan sosial. First of all, macam kita masuk mall kan, sini-sini kedai mesti scan. Sentiasalah jaga doktor. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah tahu lebih banyak tentang keperluan khusus sebenarnya. Kalau kita nampak benda tu macam kecil-kecil je, tapi sebenarnya dia memainkan peranan yang sangat penting dalam sukan tinju ni. Apa lagi yang akan nak tambah untuk khusus untuk keperluan psikologi ni sebenarnya untuk mereka? Okey. Kalau kita bercakap tentang aktiviti lah, sebenarnya bukanlah kata tak ada aktiviti. Ada ke aktiviti psikologi yang boleh atlet tinju ni guna? Tak naklah dalam kelas kita nak macam dekat tepi ring ke, yang kita boleh praktikkan dalam ring ke apa ya. Okey, salah satu aktiviti yang saya boleh suggest ada tentang concentration grip. Okey, macam mana kita nak modify dia mengikut kesesuaian situasi atlet tinju ketika dalam gelanggang. Betul. Adalah dengan cara jurulatih ataupun atlet boleh print concentration grip tu dalam bentuk yang besar. Sebabnya macam kita sahabat lah, benda ni sebenarnya dah boleh dapat dalam internet pun sebenarnya kan. Ya, banyak sebenarnya sumber-sumber yang boleh didapati. Okey, printkan dia dalam kertas yang besar. Tak kisahlah boleh kat saiz A3 ataupun lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, anda boleh letakkan di dinding di tempat latihan, ataupun kalau kata nak masuk buat dalam ring, dalam keadaan penat tu, macam mana anda nak uji tak konsentrasi anda ketika tu, buat aktiviti concentration grip. So kalau dah 3 minit tu dah lawan, pergi dekat dinding tu cari nombor sekarang. Maksudnya nak cepat bernafas, nak fokus balik. Aktiviti yang sangat best. Macam mana benda ni berkaitan dengan dalam ring? Ketika perlawanan adalah bila kita dah lawan 3 minit tu, betul kan, bila masa kita rehat tu kita nak refokus balik. Betul. Sebab kalau adik-adik tahu concentration grip nombor dia bukan baik kan, dia bukannya satu kat sini, dua kat sini, dia kena cari. So sekarang dah lah tak tahu kat mana, penat ni, lepas tu nak fokus lagi kan. So maksudnya kita punya daya tumpuan kita akan meningkat sebenarnya. Lepas tu lagi kalau kata kita dah mahir dengan nombor yang dalam saiz yang besar, betul, kita kecilkan untuk meningkatkan tahap fokus kesukaran. kita. Kesukaran aktiviti tersebut. Jadi biasalah tu kalau mula-mula rasa pening ke apa, itu adalah reaksi biasa. Betul. Betul. Sebab bila kita lawan pun aktiviti tinju kita biasalah kalau dah kena tumbuk tu pening sekejap. Memang pening lah kan. Jadi itu sebenarnya salah satu aktiviti yang bagus lah. Betul. Kalau kata adik-adik bertanya tentang apa aktiviti tu, itu yang saya boleh cadangkan lah. So macam aktiviti simple lah sebenarnya kan. The whole idea kita adalah kita nak balik semula dalam zone selepas kita punya waktu rehat, dan kita nak kawal balik kita punya tumpuan, fokus balik sebenarnya. Kan aktiviti best. So tadi kita dah share banyak pasal cara-cara dan sebagainya. Any tips untuk adik-adik kita tak? Okey, untuk adik-adik yang dah ada minat nak bertinju ataupun memang atlet tinju sendiri, okey. Yang penting, walaupun anda dah berlatih hari-hari, dengan intensiti yang tinggi, tapi perlu juga kemahiran psikologi sukan. Kemahiran psikologi sukan ni boleh membantu anda mempercepatkan lagi sebenarnya kemahiran anda dalam teknik-teknik bertinju itu sendiri. Kalau macam biasa dah guna concentration gate, kalau setiap hari training macam tu, kita nak fokus balik cepatlah. Masukkan psikologi sukan yang anda telah pelajari dalam slot kita ni sebagai salah satu aktiviti anda untuk memahirkan kemahiran mental anda. Tak semestinya adik-adik kena pergi kat bilik duduk saja ataupun kena ada sesi one to one dengan ni. Sebenarnya dalam gelanggang anda sendiri ataupun tempat latihan anda sendiri pun banyak yang kita boleh dah praktiskan sebenarnya. Dan tips saya yang terakhir, apa yang anda cakap, apa yang anda fikir, itu yang anda akan buat sebenarnya. So lagi sekali Kak, macam sedap je dengar ayat tu. Apa yang anda cakap, cakap apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, itu yang akan kita buat. So kalau biasa kita cakap aku tak boleh, memang tak boleh lah. Kalau biasa sangat cakap entahlah. Jangan pula tiba-tiba kata okay, I can do it, I can win gold. Memang tak boleh lah maksudnya. So ini cakap, ini fikir, ini yang buat sebenarnya. Sebenarnya ada kesinambungan. Kan. So itu saja untuk minggu ni adik-adik. So saya rasa dah banyak yang kita dah share kan. So sukan tinju ataupun sukan tempur ni sebenarnya sukan yang selalu menarik untuk kita nak berbincang, dan keperluan psikologi sukan mereka adalah agak unik juga sebenarnya. So untuk adik-adik yang terutamanya adik-adik yang dalam sukan tinju ni, sebenarnya saya harap adik dah boleh ikut apa yang Kak Azura cakap. Ambillah sedikit daripada apa yang kita share hari ni dan praktiskan waktu training anda, terutamanya bila anda dekat rumah sekarang ni. So maksudnya saya kata tadi tak payah tunggu sampai pergi gelanggang. Kat rumah pun dah boleh buat concentration grip sebenarnya kan.
So kita singgah itu saja. Terima kasih Kak Azura Sama-sama. kerana bersama-sama kita pada episod hari ini. Dan saya rasa kita akan berjumpa lagi Kak Azura dalam episod-episod akan datang juga. Sebab banyak ilmu yang saya nak ambil daripada dia sebenarnya dan untuk kita sharekan pada adik-adik. Betul tak Kak? Betul. Alright. Okay, sehingga kita jumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara. Okey adik-adik, soalan bagi sukan tinju. Apakah jenis pernafasan yang boleh membantu atlet tinju ketika pertandingan? Selamat menjawab.